Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada malam ni meneruskan ibadah kita, meneruskan umur kita dalam bulan Ramadan, yang mana malam ni masuk malam yang ke berapa tuan-tuan? 29. Nak raya tuan, malam yang ke-24. Alhamdulillah. Bermaksud kita ada lebih kurang 6 hari sahaja lagi dengan bulan Ramadan, yang mana baki 6 hari ini lagi tuan-tuan, boleh jadi 6 hari terakhir Ramadan dalam kehidupan kita. Dalam arti kata yang lain, mungkin kita tak sempat dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin Ramadan ni last chance Allah bagi dalam kehidupan kita. Kita pun dah tengok kan, berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita, kalau tahun lepas tarawih sekali dengan kita, tahun ni tak ada dah kan? Tahun lepas tadarus satu grup dengan kita, tahun ni tak ada dah. Tahun lepas buka puasa sekali dengan kita, tahun ni tak ada dah kan? Tahun lepas kat tiang orang lain duduk, tahun ni orang lain ganti kan? Tahun lepas dekat dinding orang lain duduk, tahun ni orang lain ganti kan? Lepas tu kalau main masjid tuan-tuan, main surau, jangan duduk dekat tiang, jangan duduk dekat dinding, mati awal. Anak tu gurau. Baik, dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita ada lagi 6 hari. Dan 6 hari ni tuan-tuan, bukanlah bermaksud kita perlu mengendurkan amalan. Kerana selagi mana adanya bulan Ramadan, selagi mana tak habisnya bulan Ramadan, selagi itu kita berada dalam kelebihan Ramadan, yang mana disebut oleh Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Imam Nakhai sebut Ramadan ni, satu hari kita berpuasa pada bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari yang kita berpuasa pada bulan lain. Satu rakaat kita semayang dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita semayang pada bulan lain. Satu huruf Al-Quran kita baca dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 huruf Al-Quran kita baca pada bulan lain. Satu sedekah kita dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 sedekah kita pada bulan-bulan yang lain. Bermaksud apa-apa amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, dia akan jadi yang terbaik, lebih baik daripada bulan-bulan lain kita buat. Sebab tu kelebihan ni ada lagi 6 hari je tuan-tuan. Maka gunakan sungguh-sungguh. Jangan disebabkan kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain, amalan kita jadi kendur, amalan kita jadi kurang. Sedangkan bila makin hujung kepada Ramadan, dia merupakan kemuncak kepada Ramadan. Sehingga kan para salafus salih, bila sampai pada hujung Ramadan, makin hujung makin sedih, makin hujung makin sedih. Sebab apa? Sedih nak berpisah dengan Ramadan. Kita makin hujung makin seronok, makin hujung makin seronok. Kena pula ada umum cuti, lepas tu saat lagi ada umum berita baik pula apa semua kan, makin seronok kita nak meninggalkan Ramadan. Nak sedangkan itu bukanlah akhlak para salafus salih. Baik tuan-tuan, Ramadan ni bulan kita perbanyakkan semua amalan yang kita buat. Semua amalan yang kita buat sebelum daripada Ramadan, bila mai je bulan Ramadan, kita perbanyakkan. Tapi satu benda yang kita kena ingat bila kita beramal, apa dia? Amalan kita ni tuan-tuan diterima oleh Allah adalah dilihat bagaimana kita ikhlas dalam melakukan amalan. Kita dalam beramal dalam bulan Ramadan ni, banyak amalan kita buat, satu benda kadang-kadang kita lupa, apa dia? Ikhlas dalam beramal. Sebab amalan kita ni Allah takkan terima melainkan dengan nilaian ikhlas. Banyak mana ikhlas kita, banyak itulah yang Allah terima.
Dan banyak itulah dikira ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas, dia tak lari dengan daripada niat. Bila sebut ikhlas, maka dia tak lari, ada kaitannya dengan niat. Sebab tu tuan-tuan, niat adalah benda yang sangat penting. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang kita semua hafal, ya, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap daripada amalan tu dengan niat, dan kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Nabi cerita, lepas tu Nabi cerita satu benda. Nabi kata apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi cerita tadi amalan itu dengan niat, dan kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Tiba-tiba Nabi cerita bab hijrah. Nabi kata apa? Barang siapa yang berhijrah, yakni berhijrah ke Madinah kerana Allah, kerana Rasul. Sebab Allah suruh, sebab Rasul suruh. Maka Nabi kata, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya ada pahala di sisi Allah, ada nilai di sisi Nabi SAW. Nah, Nabi sebut pula, barang siapa yang berhijrah li dunia yusibuha, untuk dunia yang dia kejar. Duduk Mekah tak boleh nak berniaga, duduk Mekah tak boleh nak bisnes sebab kena kacau, sebab kena pulau, pindah Madinah. Awi meraatin yankihuha, ataupun dia pindah hijrah disebabkan ada wanita yang dia minat, wanita yang dia ingin kahwini, hijrah sekali, dia pun hijrah. Sebab zaman Nabi ada orang hijrah ke Madinah sebab apa? Ada wanita yang dia minat, hijrah sekali dengan Nabi, maka dia pun hijrah. Maka Nabi kata apa? Hijrahnya ila ma hajara ilaih, hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan, dia dapat, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Tuan-tuan, kalau amalan ibadah sebesar hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada yang Allah tak terima. Sedangkan kalau ikut hijrah ni, ibadah yang besar. Sebab apa? Sebab dengan hijrah, Nabi daripada duduk dekat Mekah disekat dakwah, bila pergi Madinah, dakwah jadi tersebar. Bila pergi Madinah, Islam jadi berkembang. Makna hijrah ni benda besar. Orang yang hijrah sekali dengan Nabi adalah orang-orang yang istimewa, kerana mereka menjadi punca berkembangnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun ada yang tak diterima hijrahnya kerana hijrah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Lepas juga Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ada seorang ni dia mati syahid dalam peperangan. Semua orang sahabat-sahabat Nabi semuanya mengagung-agungkan dia, hormat pada dia. Sebab apa? Mati syahid, mati yang paling mulia. Tak ada mati yang lebih mulia melainkan mati syahid. Melainkan mati syahid. Sebab tu tuan-tuan, dalam jiwa kita kena tanam, kena ada keinginan untuk mati dalam agama Allah, mati atas jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mati syahid, mati yang mulia. Tapi ada seorang ni tuan-tuan, dia mati dalam peperangan, perang lawan orang kafir, mati dia. Orang-orang lain, sahabat-sahabat lain semua mengagung-agungkan dia. Tapi Nabi kata tak, dia mati syahid, dia tak diterima. Sebab apa? Sebab mati syahid dia berperang bukan sebab dia nak menegakkan kalimah Allah, bukan kerana Allah. Dia berperang sebab nak orang panggil dia orang yang as-suja', orang yang berani. Dia nak dapat panggil, nama as-syahid dekat depan. Contohlah, makna dia nak digelar sebagai orang yang mati syahid. Dia nak jawatan, dia nak orang panggil dia orang berani, bukan orang penakut. Maka Nabi kata, mati syahidnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati yang mulia, semulia mati syahid, itu pun Allah tak terima dengan niat yang bukan kerana Allah. Apatah lagi amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Semayang kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita. Kalau itu tak diniatkan semata-mata kerana Allah, Allah tolak, Allah buang je amalan kita. Maka disebut dalam hadis, diriwayatkan
Orang yang atas dunia ni tuan-tuan, kalau dia beramal bukan kerana Allah. Sebab orang lain. Nak tunjuk ke orang lain dia lagi dermawan, nak tunjuk ke orang lain dia lagi soleh, nak tunjuk ke orang lain dia lagi baik. Orang ni Allah panggil di hari akhirat. Allah panggil dia. Allah panggil, lepas tu Allah kata apa? Izhabu, pergi balik. Allah panggil dia, dia main. Kemudian bila dia main, Allah kata apa? Izhabu, pergi balik. Pergilah kamu kepada siapa kamu beramal atas dunia dulu sebab dia. Tengok apa dia boleh bagi di hadapan aku. Kamu beramal dengan sebab dia dulu, nak bagi dia tengok kamu hebat, nak bagi dia tengok kamu baik, kamu dan sebagainya. Pergi jumpa dia. Tengok apa dia boleh bagi di hari akhirat. Allah templok balik. Orang yang beramal atas dunia ni disebabkan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, amalan kita, apa-apa yang kita buat, kalau tidak ada ikhlas, kosong, tak ada nilai di sisi Allah. Saya suka cerita satu perumpamaan. Satu hari, ada seorang anak murid. Dia mai jumpa dengan guru dia. Lalu dia kata, wahai tuan guru, ajarkan kepada aku berkenaan dengan ikhlas. Aku nak tahu ikhlas ni macam mana. Lalu tok guru kata, boleh? Mai. Lalu dia pun tanya, nak bawa apa ni? Pen ke, kertas ke, buku ke, apa ke, salin kat handphone ke. Tok guru kata, tak payah. Besok mai, datang bawa guni dia kata. Bawa sekarung guni kosong. Guni yang tidak ada isi. Esok anak murid pun datang. Datang bawa. Bila dah bawa, sampai dekat tok guru dia, tok guru dia kata, jom ikut aku pergi pasar. Sampai dekat pasar, tok guru dia pun kata, aku nak kamu berjalan sekeliling pasar. Jalan saja, jangan beli. Masuk kedai, tanya harga, keluar. Masuk kedai, tanya harga, keluar. Pusing, tawar. Satu pasar. Tapi jangan beli apa pun. Sampai habis. Anak murid ni pun ikut. Dia pusing, tanya harga, keluar. Tanya harga, keluar. Kena bawah dia berniaga, tak beli juga. Sampailah dia habis. Tok guru dia kata, dah, jom balik. Balik, dan bila balik, tok guru dia bawa dekat satu tempat tak ada orang. Tok guru dia kata, berhenti. Sekarang isi karung yang kamu bawa ni tadi dengan batu dan juga pasir. Sampai penuh. Sampai penuh. Lalu anak murid pun isi sampai penuh. Tok guru kata, dah penuh, pikul. Dia pun pikul. Bila pikul, tok guru dia ajak dia balik, ikut jalan yang orang balik daripada pasar. Mana orang tahu? Kalau balik jalan ni, orang tahu balik pada pasar. Dan bila dia berjalan dengan tok guru ni, tembung dengan orang tengok dia, orang kata apa? Kayanya dia ni. Shopping sampai penuh guni. Orang shopping bawa plastik bag tak, dia bawa guni shopping. Penuh barang dia. Pada orang tak tahu, dalam tu batu dan juga pasir. Orang duk nampak hebat. Orang duk nampak, kaya dia ni. Bukan biasa-biasa ni. Ni orang ada-ada ni. Banyak duit dia ni. Shopping sampai penuh guni. Orang balik. Sampailah balik. Lalu tok guru dia kata, itulah amalan yang tidak ada ikhlas. Orang nampak memang comel. Orang nampak memang baik. Tapi di sisi Allah, amalannya tidak ada nilai. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita duduk dalam bulan Ramadan ni, ikhlas benda kita paling kena jaga. Paling kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, adalah tidak disunatkan kalau sesiapa yang mendapat Lailatul Qadar untuk dia ceritakan esoknya bahawa dia mendapat Lailatul Qadar. Dia kalau kita dapat malam tu, sunat kita bagi tahu orang, kena kejut. Contoh kita kat rumah, kita bangun kebetulan ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Kita nampak. Kejut ahli keluarga, kejut. Kalau tak nampak pun kejut jugalah. Tak nampak pun kejut juga. Tapi kalau dah besoknya, sebab biasa tanda ni nampak besok. Maka tak disunatkan untuk kita memberitahu pada orang lain. Tak sunat. Elokkan bagi tahu. Sebab apa? Jangan pergi tulis status pula dan Lailatul Qadar. Pergi tulis status pula. Lepas tu bagi tahu habis dalam grup WhatsApp dia dapat Lailatul Qadar malam tadi. Saja dia kata, rasa macam tak berapa panas je pagi ni nampak macam matahari tu macam redup-redup je. Nampak? Dia saja nak bagi tahu. Tak boleh. Sebab apa? Satu, kata para ulama, untuk mengelakkan daripada riak.
Nombor 1, jangan bagi tahu sebab apa? Sebab nak elak daripada riak. Tu. Nombor 2, supaya orang yang tak dapat ibadah pada malam tersebut, dia tak rasa down. Dia tak rasa, mai dah Lailatul Qadar, nak buat apa bangun malam lagi esok? Tak boleh. Sebab tu tak sunat diberi tahu esoknya. Baik. Enggak. Yang penting tadi apa? Supaya amalan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar, Allah tak tolak. Allah tak hapuskan. Disebabkan apa? Riak. Tuan-tuan. Sebab nak jaga amalan daripada ikhlas ni, tuan-tuan, dia bukan benda senang. Dia bukan benda senang. Sebab kita akan berperang dengan naluri kita yang memang nak cerita amalan yang kita buat. Nak bagi tahu ke orang apa yang kita buat. Ni memang perangai manusia. Dia manusia ni, dia perangai dia memang suka cerita ke orang. Dia payah nak jaga mulut dia. Itu yang bergaduh suami isteri cerita kat Facebook. Kan? Hari-hari kita dengar cerita dia bergaduh. Kan? Hak ni bergaduh dengan ni, esok artis ni pula bergaduh dengan artis ni. Kan? Dia memang suka cerita. Manusia ni perangai dia suka cerita. Dia suka cerita buruk orang, dia suka cerita baik hak dia buat. Jadi kita nak berperang dengan sifat ni bukan senang. Sebab tu nak jaga ikhlas dalam beramal cukup susah. Tambah pula dengan iblis. Iblis, syaitan, tuan-tuan, dia takkan tengok saja kita buat amal. Iblis ni, syaitan ni, kerja dia dua. Satu, dia akan goda kita buat maksiat, buat jahat. Hak tu dulu. Tak payah pergi sembahyang lah, tak payah tutup aurat lah, tak payah puasa lah, tak payah itulah, dia ajak dulu. Tapi kalau kita tinggal dia, kita tak ikut cakap dia, kita buat amal, kita tinggal maksiat, kita buat amal, iblis takkan tengok saja. Dia akan buat apa pula? Dia akan berusaha pula, nombor 2, untuk goda amalan kita supaya amalan kita rosak. Hak ni lagi bahaya daripada nombor 1. Nombor 1, kalau buat dosa, kita memang tahu dah terang-terang buat dosa. Kita tahu dah kita buat dosa, buat salah, buat silap, buat maksiat. Tapi hak nombor 1 ni bahaya. Apa dah? Kita duk rasa kita buat amal dah. Duk rasa banyak dah amalan kita ni. Tiba-tiba balik jumpa Allah, kosong. Tak ada apa. Sebab apa? Sebab dirosakkan dengan riak yang ditiupkan oleh iblis. Sebab tu tuan-tuan, dia memang ada amalan yang apa? Dia memang ada amalan yang boleh untuk kita tunjuk. Boleh. Dapat pahala. Buat tu dapat pahala. Buat, tunjuk, dapat pahala. Contoh apa? Contoh sedekah. Sedekah. Sedekah ni boleh untuk kita tunjuk. Tapi dengan 2 syarat kata para ulama. Yang pertama, mesti kena jaga hati daripada riak. Nombor 2, dengan tujuan untuk orang lain ikut perkara yang baik. 2 tu niat dia. Boleh. Ya. Sebab memang ada orang, tuan-tuan, dia memang kena tunjuk kalau dia buat baik. Contoh YB. YB kalau dia buat kerja, dia tak tunjuk, dia tak ada unit media, orang tak tahu dia buat kerja. Sekali lagi main time mengundi, kita pun cakap, 5 tahun sekali baru main jumpa kami. Padahal memang dia buat kerja pun. Kan? Ada contoh dia kena. Ada contoh kalau YB dia memang kena tunjuk. Kalau dia tak tunjuk, orang tak tahu dia buat kerja. Kan? Tapi dia tak boleh menipu lah. Tak boleh lah menipu. Time buat program, time kamera mic, baru panjat bumbung. Kamera balik, dia pun turun, dengan dia pun balik sekali. Tu tak boleh, tu menipu. Kan? Tapi nak sebut, dia boleh. Contoh. Atau contoh NGO yang buat kerja-kerja kebaikan, kebajikan. Dia kena tunjuk. Sebab apa? Sebab dia pegang amanah duit orang. Tu dia kena tunjuk. Tapi kalau kita buat personal, nak tunjuk pun tak ada masalah. Tapi dengan 2 syarat tadi. Nombor 1, mesti semata-mata niat, mesti jaga hati dia daripada riak, ulama cakap. Kalau tak boleh yang ni, tak boleh tunjuk. Sebab tu tuan-tuan, menyembunyikan amal itu adalah lebih utama. Menyembunyikan amal itu lebih utama. Ya, sehingga akan disebut dalam riwayat antara orang yang mendapat naungan di hari akhirat. Di saat tidak ada naungan, ialah orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Tangan kanan dia sedekah, tangan kiri dia tak tahu. Maksudnya apa? Maksud orang yang cuba menyembunyikan kebaikan dia daripada dilihat dan dipandang oleh orang lain. Orang ni mulia di sisi Allah. Sebab dia usaha hanya semata-mata untuk mendapat
pandangan dan juga redanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh bila beramal dalam bulan Ramadan ialah ikhlas kerana Allah. Sebab tu dia bergantung dengan niat kita. Sebab tu niat ni penting. Niat ni penting tuan-tuan. Disebut oleh para ulama, niat yang baik, niat kita adalah separuh daripada ibadah. Lebih daripada separuh ibadah kita. Bermaksud kalau kita niat elok, niat kita comel, ibadah kita dah selesai separuh. Tinggal lagi sikit nak komplitkan amalan kita. Tapi kalau niat dah rosak, maka akan rosaklah keseluruhan amalan kita. Sebab tu niat ni benda yang sangat-sangat penting. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, nak sebut pentingnya niat ni, kalau kita tengok penulisan para ulama, apa-apa kitab yang mereka tulis, mereka akan mulakan dengan bab niat ni. Contoh, Al-Imam Nawawi, dia karang kitab hadis 40. Nombor 1, apa yang dia tulis hadis bab apa? Bab niat. Imam Abu Lais As-Samarqandi, dia karang kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis nombor 1, cerita bab riak yang ada kaitan dengan ikhlas. Ulama kalau dia karang kitab fiqh, dia akan cerita nombor 1 bab niat dulu. Sebab apa? Nak menunjukkan niat benda yang sangat penting. Selesai niat, comel niat, maka akan comel lah amalan-amalan kita yang lain. Sebab tu bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia sebenarnya mengajarkan kita jadi orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Sebab amalan puasa tu sendiri disebut dengan amalan sirriyah. Amalan dalaman kita yang kita dengan Allah je tahu. Orang lain tak tahu. Tak? Sebab tu puasa ni tuan-tuan, dia besar kedudukan dia di sisi Allah. Sebab apa? Sebab kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kan? Sebab Allah sebut dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku dan akulah yang memberikan ganjaran berapa banyak yang Allah nak bagi. Sebab apa? Sebab puasa ni memang kita dengan Allah. Orang tak tahu kita puasa ke tidak, orang tak tahu. Kita muka nampak lembik macam puasa, padahal tak puasa, orang tak tahu. Orang tak tahu kita tak puasa. Kita dengan Allah je. Sebab tu amalan yang kita buat semata-mata kerana Allah. Bahkan kita dengan Allah je yang tahu. Itulah amalan yang paling utama. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh, kita ni biar ada satu amalan, ya, yang kita dengan Allah je yang tahu. Ya. Cubalah tuan-tuan, ada satu amalan yang tuan-tuan buat, kita dengan Allah je tahu. Orang lain tak tahu. Ya. Kena ada satu amalan yang macam tu. Hatta mungkin isteri kita pun tak tahu hak tu benda yang kita buat. Ya. Saya suka tuan-tuan ingat tak Pak Yus Jambu yang pelawak tu kan, Kumpulan Jambu tu kan. Kan ada 2 orang, Tauqir dengan Pak Yus kan. Pak Yus. Tuan-tuan, kita tengok lawak dia, kita kata dia ni orang ke apa ni masa dia hidup tu ya. Lawak dia, lawak tak tahu apa. Kan? Dia nampak dia macam dia ni ya. Tapi orang tak tahu apa dia buat tuan-tuan. Bila dia mati, bila dia meninggal, baru orang cerita kebaikan dia. Orang cerita apa kebaikan dia? Ya, ada seorang tu di sini saya tengok, saya baca, dia kata Pak Yus ni perangai dia, sifat dia. Dia ni kalau kawan dia susah, dia akan cakap dekat kawan dia, kalau hang susah, jangan cari orang lain, cari aku. Kalau hang susah, cari orang lain, jangan cari aku. Dia ada, jangan cari orang lain, cari aku, dia kata. Pak Yus ni. Dan lepas dia meninggal juga, ada satu sekolah di Perlis. Dia cerita, dia kata Pak Yus ni memang tiap-tiap bulan akan hantar sumbangan dekat sekolah ni. Orang tak tahu. Lepas dia mati, baru pada meninggal, baru orang cerita, baru orang tahu. Makna dia ada amalan yang memang dia sembunyi, mungkin dia dengan Allah je yang tahu. Atau orang yang terlibat je yang tahu. Orang lain tak tahu. Tak? Nampak tak? Jadi sebab tu kita kena ada amalan yang sedemikian. Bukan kita nak orang cerita tak. Bukan nak orang cerita lepas kita mati. Orang cerita, haji ni dulu macam ni. Tak, kita bukan nak yang tu. Kita nak supaya ada amalan yang terpelihara, ada amalan yang besar nilainya di sisi Allah. Sebab hanya semata-mata kita dengan Allah sahaja yang tahu. Jadi sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni sebenarnya dia mengajarkan kita ikhlas. Sebab puasa amalan kita dengan Allah sahaja. Lepas tu kalau kita dengan puasa pun tak boleh selesai, ada juga riak dalam berpuasa. Macam mana dengan amalan-amalan lain yang memang orang tengok. Semayang orang tengok,
Baca Quran orang tengok, kita sedekah orang tengok. Hak puasa yang kita orang tak tahu, kita dengan Allah dia tahu ni pun ada masalah dengan ikhlas. Apatah lagi dengan amalan yang lain. Jadi tuan-tuan, jadi kita sama-sama jadikan kita dalam bulan Ramadan sebagai tempat untuk kita mendidik hati kita menjadi ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam. So sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya minta izin sikit. Tuan-tuan, saya masih lagi sedang membantu Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi di Kuala Terengganu, Bukit Kecil, untuk membina bangunan baru setinggi 3 tingkat. Kalau tuan-tuan ingat, daripada tahun lepas saya buat kutipan untuk pusat pengajian ni. Cuma Alhamdulillah dah siap 2 tingkat dan tengah buat tingkat yang ketiga. Cumanya tuan-tuan, 3-4 bulan lepas pembinaan tu dia tergendala disebabkan kami kehabisan dana. Kontraktor buat lebih, kami bayar tak sampai dengan yang kontraktor buat. Jadi kami duk bayar hutang dengan dia, duk bayar. Kontraktor kata sampai selesai hutang yang tu, lepas tu baru dia sambung buat kerja balik. Jadi pada bulan Ramadan ni, untuk selesaikan hutang tu tuan-tuan, saya kena cari lebih kurang lah dalam 80 ke 100 ribu untuk selesaikan hutang tu. Cuma duka citanya sikit, baru lebih kurang dekat 20 ribu yang dapat untuk bulan Ramadan ni. Jadi saya masih lagi buka, kalau ada tuan-tuan yang mungkin nak bantu, nak tolong, ada tabung saya bawa di belakang. Mudah-mudahan bantuan daripada tuan-tuan Allah balas dengan pahala yang berpanjangan. Atau kalau ada tuan-tuan nak bayar zakat, yang mana zakat tuan-tuan tu tuan-tuan nak risik potongan cukai dengan LHDN, dan dalam masa yang sama tuan-tuan nak bantu madrasah ni, pusat pengajian ni pun kami boleh uruskan. Maksudnya tuan-tuan punya zakat tu tuan-tuan boleh claim dengan LHDN under zakat, under term zakat tu tuan-tuan boleh claim. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan boleh bantu pusat pengajian ni, insya-Allah. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.